kita sudah sampai ke museum Terengganu dan ekspedisi kami akan lanjutkan. Sekarang saya nak bincang tentang teori kedatangan Islam ke Arab Melayu. Putih-putih sejarah tentang teori ini tidak jelas. Namun kita dapat beberapa bahan sejarah untuk menentukan tarikh kedatangan mereka. Antara teori-teori tersebut adalah ialah Taman Arab, Tanah Arab, Negeri China dan India. Kita juga akan bincang tentang pengaruh terhadap sosial budaya. Aktiviti berdagang tanah Arab dengan tanah Melayu telah wujud sebelum kedatangan Islam lagi. Malah, aktiviti berdagang telah bertambah selepas kedatangan Islam pada abad ke-7 Masehi. Sesuai dengan Islam yang bersifat universal, masyarakat Melayu berasa selesa dengan agama yang mereka anti. Malah ia telah membantu pedagang-pedagang dari tanah Arab untuk melakukan aktiviti dagangan. Antara bukti kedatangan Islam dari tanah Arab ialah yang pertama, tulisan Jawi. Yang kedua, kedatangan ulama-ulama dari tanah Arab seperti Maulana Abu Bakar dan Maulana Iskak. Yang ketiga, istilah Melaka datangnya dari tanah Arab iaitu Mulaqah yang bermaksud tempat pertemuan. Yang keempat, wujudnya kerajaan Melayu Islam Melaka yang menjalankan sistem pentadbiran Islam iaitu Syariah Islamiah dalam mentadbir negara. Yang kelima, terdapat perkataan Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu kini iaitu adil, zalim, kanun dan kalam dan lain-lain lagi. Sekarang saya nak memberi sedikit pengalaman tentang kedatangan Islam dan Cina ke alam Melayu. Terdapat seorang Syah Nakil atas mengatakan bahawa pedagang dari Arab dan Pasir yang beragama Islam terpaksa menyelamatkan diri dengan berhijrah ke Kedah akibat pemberontakan di Canton. Terdapat juga batu bersurat di Terengganu yang mempunyai persamaan dengan batu nisan di Canton Selatan. Okay, sekarang kita cakap tentang teori kedatangan Islam daripada India. Teori ini dikemukakan oleh seorang orientalis barat yang bernama Brian Harrison. Dia mengemukakan tentang masyarakat alam Melayu telah mendapatkan pandangan daripada pedagang India tentang isu budaya dan isu perdagangan. Selain itu, kita masih boleh tengok pengaruhan India terhadap alam Melayu tentang perkataan yang digunakan seperti lebay. So sekarang saya nak tanya Puan, macam mana pengaruh daripada negeri China itu sendiri bawa pengaruh Islam ke tanah Melayu? Seperti yang kita ketahui, tak semana Cengho itu sendiri adalah beragama Islam. Walaupun dia duduk dalam dinasti Ming, pada masa itu pemerintah dia Maharaja Ming, tapi kadang dia menjalankan pelayaran ni, di samping itu menyebarkan agama Islam dan menjalankan perdagangan. Pada masa itu perdagangan berjalan dengan sendiri dengan sistem barter, iaitu pertukaran daripada negeri China macam ke sutera kan, sutera negeri China tu kita tukar dekat negeri tanah Melayu ni, kita ada bahan-bahan macam ke kayu, gaharu semua tu,
bahan-bahan rempah ratus daripada tanah Melayu ni ke negeri China. Lepas tu yang ni pada masa itu Kuala Beruang merupakan pelabuhan Interpol pada masa tu. Jadi dia boleh sampai ke sana. Tak macam sekarang kan dia jalan dah sempit dah. Tapi sekarang ni dulu direct daripada Kuala Terengganu tu direct ke Kuala Berang. Perdagangan ni berjalan secara langsung dan kita tengok di samping ni dia akan menyebarkan agama Islam dan berdagang, bertukar-tukar barang ni mengikut monsun lah perjalanan, sebab dulu pakai pelayaran kan. Tengok monsun perjalanan angin ke tanah Melayu yang makan masa dalam 3-4 bulan, lepas tu baru dia berpindah gitu. Jadi soalan yang kedua pula yang saya nak tanya ialah macam mana pengaruh orang pedagang-pedagang Cina ni tadi merubah gaya hidup orang Melayu yang berada di tanah Melayu. Di samping dia tunggu monsun, nak perjalanan monsun untuk para itu, dia akan bercampur gaul dengan orang-orang tempatan begitu. Itu sebabnya orang Cina pada masa tu pandai berbahasa Melayu, sebab dia bergaul sama sendiri, dan samping itu dia akan luaskan pengaruh dia. Maknanya dia cara makan, cara dia berpakaian, semua akan diberi juga lah, sikit-sikit buat pertukaran pada masa itu. Kalau dari segi perkembangan agama Islam ke negeri Terengganu ni, dia ada tu dari segi perkahwinan. Lepas tu dari segi peperangan. Iaitu masa tu kalau macam ke Thailand kan dulu dengan rumah dia selalu bergaduh kan. Jadi dia akan lari ke tempat yang aman, iaitu pada masa tu adalah tanah Melayu adalah negeri yang aman pada masa tu. Dia akan menyebarkan agama Islam juga ke negeri Terengganu. Pada masa tu juga orang-orang masa tu masih tak ada lagi beragama kan pada masa tu. Jadi dia macam berkembang agama Islam sekali tu. Dari segi perdagangan, perdagangan, perkahwinan, peperangan. Terdapat 3 lapisan asas struktur pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Melayu, iaitu pemerintahan pusat yang diketuai oleh Sultan, pemerintahan daerah yang diketuai oleh pembesar daerah, dan pemerintahan kampung yang diketuai oleh penghulu. Golongan pemerintah di Melaka sering mendapat nasihat serta pandangan ulama. Di Kelantan dan Terengganu, munculnya penasihat ulama iaitu Tok Pulau Manis, Tok Pulau Condong dan Tuan Tabal. Undang-undang tidak bertulis dikenali sebagai adat. Wujudlah 2 adat, iaitu adat pepatih dan adat temenggung. Melaka merupakan negeri terawal mempunyai undang-undang bertulis. Undang-undang ini ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan dilengkapkan semasa Sultan Mahmud Shah. Dalam Hukum Kanun Melaka, terdapat 44 fasal yang merangkumi hak istimewa dan tanggungjawab raja dan pembesar, peraturan rasmi istana, pantang larang masyarakat, hukuman untuk pesalah yang menderhaka, mencuri dan menyambut kedatangan utus mengikut Undang-Undang Laut Melaka. Nahoda iaitu kapten diumpamakan seperti seorang imam dan anak-anak kapal sebagai makmum. Menjelang abad ke-15, Melaka menjadi pusat perdagangan penting walaupun Melaka tidak menjadi pengeluar kepada lada, cengkeh dan sebagainya. Kerajaan Melaka telah mewujudkan Jawatan Laksmana bagi menjaga urusan kelautan dan Jawatan Syah Bandar sebagai ketua pelabuhan.